KPM. 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM. Apa yang saya buat sebenarnya? Sebelum tu saya nak memperkenalkan diri. Hos anda pada hari ini, saya Nisa K atau manja dipanggil Nisa je. Tadi Nisa tengah 1, 2, 1, 2 tu sebenarnya tengah buat regangan ringkas di mana pagi-pagi ni kan adik-adik kita faham awal lagi jam 8 pagi dah bersama-sama dengan kita di Didik TV. So nak kena buat regangan supaya kita lebih segar. Buka sikit mata tu, kita lebih fokus untuk topik kita pada hari ini. Okey, baiklah adik-adik. Suka Nisa nak ingatkan adik-adik dan juga penonton di rumah supaya kekal menjaga diri. Sebab apa kita masih lagi berperang dengan COVID-19 di mana kita haruslah sentiasa membawa dan memakai pelitup muka di mana saja kita berada, di kawasan awam dan sebagainya. Serta jangan lupa bawa hand sanitizer, jangan lupa untuk sentiasa cuci tangan dan kekalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling anda sekiranya berada di tempat awam. Tapi kan adik-adik dan juga penonton di rumah, kalau tak ada kepentingan, kalau tak ada keperluan untuk keluar rumah, tak apa. Duduk rumah, stay depan Didik TV sebab kita ada banyak segmen menarik, kita ada banyak topik menarik dengan subjek-subjek yang kita nak bawakan untuk adik-adik dan juga penonton di rumah. Okey, baiklah. Hari ini topik kita sangat-sangat best di mana kita akan meneroka, mengeksplor lagi topik yang bertajuk tubuh manusia dari sudut topik sains dan juga pendidikan kesihatan. Siapa? Agaknya guru-guru berpengalaman yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini ya adik-adik. Jom kita berkenalan, kita tonton profil mereka. Silakan. Okey, itu dia guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita ingin mempersilakan guru yang pertama iaitu Cikgu Nina. Hai, Assalamualaikum Cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Cikgu dah meregang tadi, 1, 2. Dah lari satu dah round lari. dah si pentas ni. Tak ajak macam tu lah. Sebab teruja sangat. Tahniah kepada murid-murid sekarang ini yang telah pun berada di hadapan televisyen. Kenapa? Sebab dah tahu pagi-pagi ni Awal kita lagi, akan belajar melalui Didik TV. Didik TV. Cikgu Nina daripada SK Putrajaya Presin 18-1. Ya, betul sekali. Okey, seterusnya kita ada bawa rakan regu nampaknya betul. Cikgu. Rakan baik saya ni. Kita ingin mempersilakan Cikgu Amy yang daripada SK Sungai Sedang Kapar Kelang. Apa khabar Cikgu? Apa khabar Kak Nina? Kita hari ini Nisa dengan Cikgu Amy sedondon. Kalau saya tukar baju tadi dah sedondon dengan Cikgu Nina. Okey Cikgu. Wah, saya rasa macam dua-dua cikgu ni bersemangat. Dua-dua cantik. Saya merasa macam kenapa saya berada di sini. Okey, topik kita hari ini akan merangkumi tubuh manusia dari sudut sains dan juga kesihatan. Sebab itu kita ada kedua-dua cikgu di sini yang akan menyampaikan informasi-informasi. Tapi kan cikgu, rasanya macam walaupun kita secara online, secara maya, tak lengkaplah kalau tak ada anak-anak murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi, kita nak mempersilakan dan memperkenalkan pelajar-pelajar kita. Silakan. Siapa yang akan berada dengan kita pada hari ini? Tak sabarnya nak tengok anak murid. Tak sabar cikgu mesti rindukan anak-anak murid kita dengan suasana kelas tu ya. Hari ini. Hari kita tengok. Ya, hai. Assalamualaikum adik-adik. Hai. Selamat pagi. Ceria semua Ceria, kan? semua dah bersedia. Ada yang pakai baju sekolah. Wah, saya pula rindu nak pergi sekolah dulu kecil-kecil kan. Tapi Kak Nisa pun. Cikgu dipersilakan untuk memperkenalkan siapakah murid-murid yang ada dengan kita pada pagi ini. Izinkan saya memperkenalkan murid-murid daripada sekolah saya, SK Putrajaya Presin 18-1. Okey, yang pertama, satu-satunya kumbang kat sini, Afnan. Okey, lambai Afnan. Okey, di sebelah sana kita ada Damia. Hai Damia. Dan kita juga ada Imanina. Afnan, Damia dan
Imanina dari SK Putrajaya Presin 18-1. Okey, Cikgu Amy, siapa murid-murid Cikgu Amy ada dekat sini hari ini? Hari ini cikgu pembawa 3 orang murid dari sekolah cikgu SK Sungai Sedang Kapal Kelang. Okey, cikgu perkenalkan yang bertudung warna biru, Aira Maisara. Aira dah sarapan pagi ni? Aira dah sarapan. Okey, murid kedua kita ada Kaisara Balkis. Okey, Kaisara Balkis, say hi. Hai Kaisara. Hari ini ibu pun ada kan? Ya. Dan yang ketiga, kita ada Syahada. Okey, Syahada, kenalkan diri. Boleh tak? Syahada? Okey, Syahada. Alright. Ya, okey. Kita dapat lihat antara murid-murid kita hari ini dibantu oleh ibu bapa. Terima kasih ya para ibu bapa yang sporting, yang sama-sama bangun pagi tunggu depan Google Meet untuk bersama-sama dengan kelas kita, dengan rancangan kita pada hari ini. Jadi adik-adik dah bersedia nak belajar belum ni? Dah. Ya, tunjuk thumbs up, tunjuk thumbs up semua. Ya dah. Okey, kita suka rakan-rakan yang bersemangat dan juga semua penonton di rumah yang turut sama ada dengan kita di segmen Teras Didik TV KPM. Tapi sebelum tu kan cikgu, saya pun teruja nak tahu dengan gigi-gigi yang ada dekat sini hari ini. Topik kita tubuh manusia dari sudut sains dan kesihatan. Tapi sebelum tu cikgu, kita minum dululah. Saya tadi laju-laju je nak breakfast kan cikgu kan. Jadi eloknya kita breakfast dulu kan. Kita take 5 sekejap, kita berehat sebab. Tapi sebelum tu, sebelum kita berehat, kita ada video khas untuk penonton di rumah. Kita saksikan dan jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Gigi saya ada 20 batang. 20 batang ke cikgu? Alamak, saya pun dah salah ni macam mana ni. Tak elok ajar benda yang tak betul kepada anak-anak murid. Itu nanti cikgu kita yang akan terangkan kenapa ada cikgu gigi ni. Ini bukan gigi orang ya, jangan risau. Tak ada siapa punya ni dekat sini. Cikgu, kita ada banyak benda kita nak cover hari ni kan cikgu kan. Adik-adik di rumah dan para penonton semua pun mesti teruja apa yang kita nak belajar pada hari ini untuk topik kita tubuh manusia. Okey, jadi sebelum tu kita macam saya cakap tadi nak minum-minum dululah. Saya nampak ada teh panas kat sebelah. Kita jumpa sebab ni. Adik jangan ke mana-mana. Jumpa lagi. Ngap ngap ngap. Wah, ada 30 ke 20 cikgu tadi saya tak dengar dulu. Kira dulu. 1 2 3 4 5 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Itu dia adik-adik kembali menonton Teras di Didik TV KPM. Seperti yang kita lihat di skrin tadi, tulang manusia ada 270 tapi boleh berkurang jadi 206. Mana bagi hilangnya tulang-tulang kita? Okey, baiklah adik-adik, rasanya semua dah bersedia, dah minum pagi, dah buat regangan ringkas tadi kan. Mesti harapnya semua fokus sehingga ke akhir rancangan untuk topik kita hari ini. Baiklah, kembali kepada cikgu-cikgu kita, Cikgu Nina dan Cikgu Amy. Kita boleh mulakan topik kita pada hari ini. Persilakan cikgu. Okey, jom Cikgu Amy. Okay, jom. Terima kasih Kak Nina. Kak Nisa. Kak Nisa. Tak apa. Cikgu Nina, Kak Nisa. Sampai keliru cikgu lagi. Okey.
kita akan teruskan ya bersama murid-murid di rumah dan murid yang bersama dengan kita pagi ini. Okey, untuk anggota badan kita. Okey, tubuh manusia. Okey, Cikgu Nina, tubuh manusia ni kan, kalau kita lihat kan, apa yang dikatakan tubuh manusia tu? Apa sebenarnya tubuh badan manusia? Okey, tubuh badan manusia adalah daripada kepala hinggalah ke kaki. Betul ke Cikgu Amy? Betul. Tapi kita nak tahu daripada kepala sampai ke kaki, apakah yang ada pada bahagian-bahagian tersebut? Ya? Okey, kita lihat pada slide ini. Okey, kalau murid-murid semua nampak, kita ada tiga bahagian ya untuk tubuh badan kita. Kita ada bahagian atas, kita ada bahagian tengah dan kita ada bahagian bawah. Okey, bahagian atas kita ada kepala. Okey, cikgu nak murid-murid di rumah dan di talian bersama cikgu cuba semua pegang kepala. Jom kita pegang kepala. Mana kepala kita? Pegang adik-adik dekat sini. Cuba kita explore sikit kepala kita. Berbentuk apa ni? Bulat, bujur. Bulat, bujur. Oblong. Okey. Kepala kita, dekat kepala kita, kita ada rambut. Kita pakai tudung tak dapat rasa rambut kan? Okey, kita ada mata. Kita ada telinga. Kita ada hidung. Dan kita ada mulut. Okey, jika kita lihatkan, Cikgu Nina kan, dekat bahagian kepala kita, mata. Ya, kita ada mata. berapa mata? Berapa mata kita ada? Berapa mata kita ada? Kita ada dua. Lagi, apa yang ada dua di bahagian kepala kita? Ada apa ya dua? Cuba kita tak pegang. tepi. Saya tahu cikgu. Nisa Nak tahu. juga. Nak lihat saya tahu cikgu. Okey, ya, kan? silakan. Kita ada dua telinga. Kan adik-adik kan? Tepuk untuk Kak Nisa. Okey. Dua telinga. Okey, yang satu? Satu. Apa yang satu adik-adik? Cuba rasa kita ada hidung. Hidung kita mancung ke tak? Hidung cikgu tak mancung. Okey, kita lihat pada mulut pula. Okey, dekat mulut pun kita ada juga yang lain juga kan. Okey, kita ada gigi. Okey, semua buka. Cikgu nak tengok. Tunjuk gigi. Cantik tak gigi kita? Okey. Kita ada bibir. Bibir kita ada atas dan bawah. Dan kita ada lidah. Lidah. Okey, boleh? Lidah kan. Okey. Di bahagian tengah kita ada badan untuk bahu. Bahu. Pegang bahu. Okey, buat regangan. Kalau pagi ni kita rasa lemah sikit, kita buat regang ke depan. Ngantuk. Jangan mengantuk semua. Pagi-pagi kenalah. Ya. Dan kita ada dada. Okey. Dada kita ada payudara dan kita ada tangan. Angkat tangan. Angkat tangan adik-adik. Dekat tangan kita ada apa ni? Yang kita gerakkan ni. Ni. Lama-lama je adik-adik. Sepuluh ni apa? Jari. Jari. Kita ada berapa Ada jari? yang tak cukup ke? 10 kan? 10 jari. Okey. Dekat jari kita ada kuku. Kuku kita ni keras ke lembut? Ada yang keras, ada yang lembut cikgu. Ada yang keras, ada yang lembut. Kalau terlalu lembut, cepat patah kan? Okey. Macam tadi Kak Nisa kata kan, okey, cuba cek jari kita cukup ke tak? Okey. Memang ada setengahnya yang kita tidak Situasi tidak sempurna ya tapi jari tak kita. mengapa kan, itu tetap tubuh badan kita. Ya, betul, adik-adik. Bersyukur dengan segala apa yang Tuhan dah kurniakan. Ya, jangan pernah rasa kurang ya. Ya, betul. kita mesti tetap bersyukur dengan apa yang ada pada Betul, tubuh badan kita. adik-adik. Okey, seterusnya bahagian bawah kita ada organ genital. Organ genital kita ada kaki dan kita ada kuku kaki. Kuku kaki, Okey. kakakku kaki. Kat bawah tadi kan, kalau kat atas kita pun ada dua. Kalau di bahagian bawah kita ada apa yang dua? Apa yang dua adik-adik? Apa adik-adik yang ni dua boleh kat bangun bawah? tak? Apa yang dua? Kat rumah boleh tak bangun? Cuba boleh, gerakkan cuba kaki semua kita. bangun. Gerakkan kaki. Cuba Gerakkan gerak kaki. kaki. Gerakkan Kaki, ada. Kita ada kaki. Kaki. Adik Ayu Okey, di bawah. dua kaki. Dekat Okey. kaki pun kita ada Jari. jari. Ya, jari kaki. Dekat jari kaki pun kita ada kuku kaki. Okey, kalau di tangan, jari tangan, kuku tangan. Kalau di kaki, jari kaki dan kuku kaki. Kuku kaki. Okey. Ya. Untuk kalau kita lihat pada bahagian depan, di belakang untuk ni kita ada
dubur. Dan kita ada punggung. Ya. Okey, kalau kita lihat lelaki dan perempuan Cikgu Nina, ya, tubuh badan ni adalah sama anggotanya. Betul, sama. Tetapi ada perbezaan. Kak Nina tahu tak agaknya perbezaan yang mana kita nak tahu? Tubuh perempuan dengan lelaki. Ya. Perempuan ada payudara, lelaki tak ada. Okey. Ada tapi lain sikit kot. Okey, sebenarnya kan Cikgu Nina kan, Kak Nisa kan, lelaki dan perempuan ada payudara. Yang membezakan ialah perubahan payudara itu berlaku apabila seorang kanak-kanak perempuan itu meningkat usia ke usia remaja, akan berlaku perubahan saiz. Jadi lelaki dan perempuan sebenarnya ada payudara. Sama je. Okey, kita tanya dengan tanya kawan-kawan adik-adik kita ataupun murid-murid di rumah. Okey, apa perbezaan kita nak tahu lelaki ataupun perempuan? Kalau Apa perbezaan lelaki dan tadi, perempuan dua-dua adik-adik? Ada yang nak Ada tak jawab? yang boleh Ada yang jawab? nak tulis dekat kertas pun boleh. Apa perbezaan? Afnan tahu tak apa perbezaan lelaki dan perempuan? Afnan boleh jawab, Afnan? Tak boleh. Tak boleh, tak tak apa. apa. Tak apa, Afnan, Itulah tak apa. gunanya Okey Cikgu je. Amy. Dah ada Zaira? satu. Alat okey, kemaluan. alat kemaluan. Okey, lagi Okey. ada? Ada lagi yang nak jawab? Macam mana kita nak Damia. bezakan lelaki dan perempuan? Misai. Okey. Awal sangat tu Dik misai. Boleh tapi awal Tapi sangat. boleh tak Cikgu Teacher Nina? Misai. Ya. Okey, janitor lagi. Janitor, Kaisara jawab. Imanina? Okey, betul. Imanina? Janggut. Lebih kurang soalan jawapan Syahadah janitor. Okey. Okey. Terima Okey, kasih Cik. adik-adik. Cikgu terangkan ya, Ya. Kak Nisa dan Teacher Nina. Okey, bagaimana kita nak mengenal pasti perbezaan di antara lelaki dan perempuan? Okey, seperti yang kita maklum kan, kalau kita nampak, okey, dalam kelas pun cikgu boleh tahu. Cikgu sebut nama Muhammad Afnan bin Lokman, katakan. Bagaimana kita nak tahu Siti Rafidah binti Hasan? Daripada nama macam mana kita nak bezakan itu lelaki dan perempuan? Daripada nama tu kita dah nampak kalau Muhammad tu si lelaki, cikgu. Ya ke? Ada ke nama Muhammad? Okey, ialah betul lah kan. Dia ada perbezaan binti dan bin. Daripada nama. Dan daripada tubuh badan pula, kita membezakan dia dari segi organ genital. Ya. Organ genital kalau perempuan kita sebut, okey kita lihat. Inilah perbezaan yang kita boleh kenal pasti antara lelaki dan perempuan adalah pada bahagian organ genital. Kalau lelaki kita sebut zakar dan perempuan kita sebut faraj. Okey, cikgu nak murid yang berada bersama dengan kita sebut. Okey, Balkis, organ genital untuk lelaki kita panggil apa? Mana Balkis? Sila Balkis. Okey. Soalan tadi cikgu? Organ genital untuk lelaki. Okey, zakat. Betul. Kita pun sikit. Okey. Okey, seterusnya untuk organ genital perempuan, cikgu nak Afnan. ya, Afnan. Mana Afnan? Tu. Hai Afnan. Okey, Afnan. Okey, organ genital perempuan kita sebut apa? Cuba sebut. Boleh? Oh, Sebut. ada tulis dah. Faraj. Biar betul. Bagi tepukan tu. Afnan juga Faraj. Okey. Jadi kita sekarang ni kita dapat bezakan lah kan. Dan kalau kita lihat juga kan Teacher Nina kan. Kalau contohnya kan ibu baru bersalin. Bagaimana doktor nak kenal pasti kan jantina melalui pengenalan organ genital. Jadi doktor akan sebut okey puan, tanya bayi puan ialah perempuan dan bayi puan ialah lelaki. Okey. Jadi itu keterangan tentang organ genital. Tadi cikgu dah sebutkan tentang tubuh badan manusia. Ada berkaitan juga Kak Nina, Kak Nisa dengan deria. Sains. Ya, betul. Untuk itu cikgu akan serahkan kepada Cikgu Teacher Nina. Okey. Kita persilakan Teacher Baiklah, untuk seterusnya kita akan lihat mengenai deria. Pernah dengar deria? Apa?
keria, deria. Jangan keria cikgu, pagi lagi ni. Tadi kan dah bersarapan. Mungkin kena lagi. Apa itu deria sebenarnya? Okey, mari kita lihat apa itu deria. Manusia ada 5 deria. Apa dia? Mesti semua dah tahu. Kalau tak tahu, tak apa. Mari kita ulang kaji semula. Yang pertama adalah deria penglihatan. Okey, deria penglihatan. Seterusnya, pendengaran. Okey, pendengaran. Dan kita juga ada deria rasa. Rasa. Dan juga deria bau. Dan seterusnya adalah deria sentuhan. Okey, baik. Seterusnya, di sini sekarang teacher nak minta tolong semua murid-murid yang berada di rumah dan juga di Google Meet kat sini beritahu. Tadi kita dah sebut 5 deria, apakah anggota badan yang berkaitan dengan deria tersebut. Okey, dah bersedia ya semua? Bersedia adik-adik semua? Okey, kita nak... Okey, kita tengok sini. Pen, alright. Okey, semua dah bersedia? Untuk deria penglihatan, mana satukah anggota badan kita yang terlibat untuk penglihatan? Baru nak pilih siapa nak jawab, cikgu semua dah angkat. Bersemangat, berseronok kita belajar kat sini. Okey, yang mana? Mata. Ya, betul. Betul semuanya. Jadi, penglihatan kita menggunakan mata untuk melihat. Penglihatan maksudnya mata tu kita lihat warna, bentuk, saiz, okey? Itu adalah deria penglihatan. Yang kedua, pendengaran. Pendengaran. Guna siapa apa pula? nak jawab? Ataupun semua laju nak jawab ni? Semua dah bersedia. Semua dah bersedia. Okey, bagus. Bagus adik-adik. Telinga. Deria mereka yang ini semua siap bagus. lukis telinga cikgu. Wah, cantik. Cantik tulisan dia. Alright. Tadi Cikgu Amy pun dah terangkan kita ada 2 mata dan 2 telinga. Telinga berada di tepi tepi kepala. Seterusnya, deria rasa. Kita gunakan Rasa. anggota badan yang mana? Anggota Apa badan dia? mana adik-adik? Kalau kita nak rasa, guna nak apa? makan, nak minum, guna lidah. Mulut ke lidah? Ada yang jawab mulut, ada yang jawab lidah. Lidah. Okey, dah buat pembetulan terus. Bagus. Kita Aktif rasa adik-adik kita pada hari ini dan diharapkan penonton di rumah pun sama aktif menjawab Ya, dengan kita. betul. Kalau tak boleh tulis pun kat rumah boleh tunjuk kat TV. tunjuk je. Tak apa, cikgu nampak. Okey. Rasa kita menggunakan lidah. Bukan mulut ya, lidah. Seterusnya, bau. Kita menghidu. Gunakan apa? Anggota badan apa ni? Kita guna apa adik-adik? Tengok ejaan semua betul ya. betul. Hidung. Betul. Tepat ada sekali. Hidung ada yang lukis juga. Mancung hidung yang dilukisnya. Okey, yang ni ialah untuk deria Hidung. bau. Deria bau untuk menghidu. Ada bau yang enak, ada yang tak ada bau. Ada juga bau yang berbahaya. Apa tu? Bau yang berbahaya tu yang dilepaskan secara senyap-senyap cikgu. Dan yang terakhir sekali, deria sentuhan. Kita gunakan anggota badan yang mana? Kita guna yang mana? Tangan. Tangan. Ada yang dalam kerungan tangan kulit. Okey. Afnan? Alright, betul tu. Kita sentuh guna apa Afnan? Kulit. Kulit. Ada tangan, ada Okey. kulit. Mari teacher, cikgu akan terangkan sebenarnya. Sebenarnya untuk sentuhan, memanglah kita gunakan tangan. Ya. Secara utamanya kita sentuh menggunakan tangan. Sebab tangan adalah paling mudah bagi kita untuk menyentuh. Tapi sebenarnya semua bahagian tubuh kita yang diliputi kulit boleh menyentuh. Contohnya pipi. pipi. Kalau kita dapat benda lembut kan kita letak kat pipi. Kenapa? Pipi pun je kan boleh buatnya. sentuh. Kita tahu boleh rasa lembut. sensasi sentuhan tu. Ataupun kat apabila di kita mana-mana bahagian. berjalan, tiba-tiba kita tak pandang pun. Tiba-tiba, kenapa? apa tu? Kaki kita terpijak benda yang Terpijak, tajam. ya. Maksudnya kulit di kaki pun boleh tersentuh dan Boleh memberikan sentuh. dia beritahu kita keadaan bahaya. Jadi secara generalnya tangan tu jawapan yang betul, kulit pun lebih tepat jawapannya sebab di mana-mana bahagian siku pun boleh rasa cikgu. Siku ya, kawan. betul. Jangan siku kawan, jangan siku orang sebelah. Baiklah, seterusnya seperti yang teacher cakap tadi, deria sebenarnya boleh mengesan bahaya. Contohnya kita duduk diam-diam kat rumah. Tiba-tiba kita bau. Bau apa cikgu? Bau apa? Bau yang bahaya Bau bahaya, apa dia? Apa dia bau bahaya? Contohnya lah bau
Asap. Asap. Macam mana kita nak tahu asap tu asap yang bahaya atau tidak? Ada beza ya, bau asap rokok, bau asap daripada masakan di rumah ataupun bau asap akibat Cikgu, kebakaran. tolong. Ada asap. Ada asap. Betul. Saya lupa masak ni. Jadi itulah fungsi deria kepada kita. Bukan semestinya mesti nampak sesuatu, tapi kadang-kala kita boleh gunakan telinga, kita dengar orang menjerit minta tolong atau adik menangis, barang kita boleh pecah tahu jatuh. Alamak, apa yang kesan jatuh tu? bahaya. Betul tu. Okey, baik. Maka dengan itu kita perlulah menjaga organ deria kita dengan sebaik-baiknya. Contoh paling mudah, jangan gosok mata terlampau takut, kuat. cikgu. Ingat ya, mata kita ni 2 je daripada lahir sampailah nanti dah dewasa, dah tua, inilah mata kita. Kalau kita tak jaga, macam mana nanti dah tua, nanti rosak mata. Terpaksa Adik-adik pakai bangun tidur cermin jangan mata. kuat sangat tau gosok mata tu. Terus basuh muka kalau rasa nak segar-segarkan mata. Okey adik-adik? Satu okey lagi, semua? apabila kadang-kadang kita gatal lah dalam telinga Cikgu Amy. Kalau Cikgu Amy gatal telinga buat apa? Saya akan bersihkan dengan menggunakan putik kapas. Gunakan putik kapas, benda yang lembut di bahagian luar sahaja. Janganlah, alah gatal, ambil je apa-apa. Ada lidi lah, pensel lah. Jangan, Bahaya. tak boleh, bahaya. Tak boleh Bahaya. macam tu. Okey? Baik, seterusnya. Bagaimana cara untuk kita menjaga kebersihan tubuh badan pula? Ini dengan adik-adik ini, memang kena fokus sebab saya sendiri pun rasa selama ni betul dah cara kita membersihkan. Tapi rupanya bahaya cara kita tu. Jadi kita serahkan kepada cikgu-cikgu kita hari ini untuk jelaskan kepada kita dan penonton di rumah apa cara menjaga kebersihan tubuh badan. Ya, okey. Untuk cara menjaga kebersihan tubuh badan, okey, kita ada langkah pertama. Dah tentulah kita kena mandi. Tubuh badan kita kan daripada kepala sampai ke kaki. Kita mandi satu hari berapa kali? Berapa kali yang kita suka 3. sebenarnya? 3. Okey. Sekurang-kurangnya. Adik-adik mandi berapa kali? Tunjuk berapa tunjuk kali? berapa kali? Ada yang 3. Ya ke ni tiba-tiba hari ni jadi 3. Kalau saya Cikgu Amy, saya suka mandi banyak kali. Asal berpeluh je, ada masa mandi. Betul. Tak apa. Tak apa sebenarnya. Sekurang-kurangnya 2 kali sehari lebih kerap adalah lebih bagus. Sebab apa? Dalam musim pandemik sekarang ini kan, kita memang selalu dinasihatkan supaya Cuci sentiasa tangan dan mandi. bersihkan diri dengan kerap mandi. Sebab bila kita kerap mandi, kita akan secara tidak langsung akan membersihkan badan kita Membunuh dan badan kuman-kuman tu semua. membunuh kuman-kuman. Dan badan kita secara tidak langsung akan menjadi wanginya, bersih, segar. Rasa cantik cikgu. Automatik cantik lepas mandi. Sebab tu bila kita mandi awal pagi, bangun nak pergi sekolah, kita rasa segar, barulah kita boleh belajar dengan baik. Okey. Seterusnya kita bersihkan tangan dan kaki. Okey, bersihkan tangan dan kaki juga dengan menggunakan sabun. Macam kita mandi juga tadi kan. Musim pandemik pun kita selalu dinasihatkan cuci tangan dengan lebih kerap. Betul, maklumlah kita dah pegang macam-macam cikgu. Kena cuci tangan betul-betul. Kita ni hari-hari pegang macam-macam benda. Ya. Kita tak pasti lagi sama ada bersih atau tidak kan. Dan seeloknya kita amalkan 7 langkah mencuci tangan. Okey, seterusnya. Okey, kaki lagi satu. Kaki pun sama. Kenapa kena cuci kaki juga Cikgu Amy? Okey, kaki ni kan adalah anggota yang kita kerap gunakan juga sewaktu berjalan. Bila berjalan kita pakai kasut. Bila kita pakai kasut, kita tak ada kasut kita kadang-kadang tertutup, tidak ada ruang udara yang akan menyebabkan kaki kita berpeluh. Bila berpeluh, kaki kita akan lembab dan kita khawatir akan ada apa tu. Bila keadaan yang lembab dan tertutup, biasanya akan tumbuh bakteria. Bakteria ni adalah kuman kuman ni yang menyebabkan bau. Betul. Bila dah bau tu kan, kadang-kadang kita buka je kasut ni, masuk rumah, kita akan ada itulah bau bahaya. Bau bahaya. Itu kaitannya. Jadi balik sekolah kalau buka stoking, buka kasut, cuci kaki betul-betul. Celah-celah jari pun cuci cikgu. Celah jari lah tu. Tapi yang cikgu lihat kan, kebanyakannya kanak-kanak ni dia jarang nak bersihkan bahagian kaki. Mungkin sebabnya terlalu bahagian bawah ke. Jadi mulai hari ini pastikan kaki kena dijaga juga seperti kita jaga
tangan kita. Ya. Ya. Okey, untuk seterusnya, okey, tadi cikgu dah terangkan dekat jari kita ada Kuku. kuku. Mana kuku? Okey, kuku. Tunjuk kuku adik-adik. Tunjuk kuku. Okey, cikgu nak tengok pagi ni kuku masing-masing. Kuku pendek, ke tak ke? Bersih ke tidak? Okey. Manalah tahu bagus. kan Kak Nisa kan, kita duduk kat rumah ni, kuku kita tak cikgu pergi sekolah selalu cikgu akan cek Ya, kan. Okey, cikgu akan cek. Jadi bila duduk kat rumah, tak apalah terlupa, kuku pun panjang. Ya. Tak boleh di mana pun kita berada, kat sekolah ke dekat rumah ke, pastikan kita kuku ni panjang kita kena potong. Kerana di bawah kuku kita ni akan terkumpulnya segala kuman-kuman. Ya, betul. Sebab tu Okey. kuku nampak hitam kan cikgu kan bila panjang. ya, betul. Dia ada kotoran-kotoran kat bawah kuku tu. So kita adik-adik dan semua di rumah bersihkan kuku, pergi sekolah ke tak pergi sekolah ke, tetap jaga kebersihan. Kita gunakan kuku untuk makan. Ya, Gunakan tangan untuk makan. Okey, seterusnya. Bersihkan rambut dan kulit kepala. Okey, rambut. Rambut. Kan rambut kita ni ada yang rambut tebal, ada yang rambut pendek, ada yang rambut panjang. Kalau rambut panjang dan tebal, kita kena lebih kerap mencuci dengan apa? Shampoo cikgu. Ya, shampoo. Shampoo tu berbau wangi kan. Tapi Cikgu Amy, selalunya orang shampoo rambut dia bersihkan rambut je. Tapi kulit kepala tu dia tak bersihkan. Dia hanya cuci rambut saja. Sebenarnya yang akan membawa rambut kita menghasilkan bau melalui apa? Kulit Macam mana? kepala. Ya, kulit kepala. Sebab kulit kepala kita ada liang. Liang aroma tu. liang aroma Liang bulu, liang rambut bagi betul. pertumbuhan rambut. Ya. Okey, jadi dia akan keluar peluh-peluh di situ dan kalau kata macam murid perempuan pakai tudung, kalau dia jarang-jarang cucikan rambut menggunakan shampoo akan berbau kan, macam bau busuk sikit. Jadi kita tak naklah itu berlaku kan. Ya. Bila kita ni tak wangi dan busuk, rakan-rakan pun Tak Tak selesa nak dengan dekat. kita kan, tak nak dekat. Automatik penjarakan sosial jadi 5 meter cikgu. Okey, baiklah cikgu. Rasanya ada banyak lagi benda yang kita nak cover kan. Jadi adik-adik ada yang macam dah macam okey, tengah menghadam semua informasi-informasi yang kita kongsikan. Adik-adik okey? Semua okey? Kita minum dulu nak? Kita rehat dulu nak, okey ya? Alright, jadi kita berehat sebentar adik-adik di studio dan juga di rumah. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Jom cikgu, saya nak pergi minum dulu. Saya nak cek berbau tak berbau ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke rancangan teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan juga cikgu-cikgu kita, Cikgu Nina dan Cikgu Amy. Tadi kita dah berbincang mengenai banyak perkara deria anggota, membersihkan diri dan sebagainya, dan kita nak teruskan ke topik seterusnya cikgu, silakan. Okey, tadi kita dah cerita tentang tubuh badan. Okey, kita masuk juga selain tubuh badan, kita juga kena berpakaian bersih dan kemas. Kita bangun pagi, pastikan kita pakai pakaian bersih dan kemas. Jangan kita pakai pakaian yang sentiasa berulang kali. Ya, sebab kita khawatir bila kita pakai pakaian yang sama pagi sehingga ke petang, pakaian kita tu mungkin dah berpeluh sebab kita melakukan aktiviti seharian. Ya, peluh juga akan menyebabkan Bau. ya, daripada bakteria itu tadi kan. Ya, pakai kemas-kemas macam adik-adik kita hari ni Pagi semua ni kan, kemas-kemas ya, dan cantik betul. semua. Bila kita berpakaian kemas dan cantik macam Kak Nisa kata tadi, kita akan rasa diri kita sangat Cantik. Automatik handsome, automatik cantik ya adik-adik. okey. Kemudian apa alatan yang kita boleh gunakan untuk menjaga Membersihkan. kebersihan tubuh badan kita? Okey, di antara alatan yang ada ialah kita ada berus. Berus apa? Berambut sikat cikgu. Berambut sikat ke kan. Kita ada berus gigi, kita ada shampoo, kita ada ubat gigi, kita ada tuala. Pastikan kalau katalah tuala yang bersih ya. Dan kita yang paling utama ialah dalam penjagaan kebersihan diri, jangan sesekali kita berkongsi
peralatan. Tak boleh ya kalau kata tuala kita sendiri. Tak boleh kongsi dengan adik-beradik yang lain ataupun ibu bapa ya. Seterusnya kita pergi kepada gosok gigi. Gosok gigi. Saya semua seperti yang kita nampak kat sini gosok Nak gosok gigi. Gosok gigi sebab dalam mulut kita ni ada lidah, ada gigi. Kita gunakan mulut untuk makan dan minum, bercakap. Jadi mulut kita kalau bersih, wangi dan cantik, orang nak kawan tak? Mestilah orang dari jauh Mestilah. kan. Nanti dia senyum kan. Betul. Kalau katalah mulut kita tak bersih, berbau busuk, mesti orang pun akan tutup mulut dan hidung kan sebab tak ada buka-buka bau. emas tu. Ya. Okey, untuk penjagaan gigi, cikgu akan serahkan kepada Teacher Halina. Okey. Baiklah. Cikgu Nina, ada apa kita kat sini hari ini? Tu ada apa tu? Sebenarnya kita nak belajar tentang gigi pula. Okey, sebentar tadi Cikgu Amy dah terangkan mengenai tubuh badan daripada atas hingga bawah. Sekarang kita hendak fokus kepada gigi. Gigi kita. Sebenarnya kita ada 3 jenis gigi. 3 ya. Kita tengok bentuk-bentuk dia. Yang Kak Nisa pegang tu, yang pertama adalah gigi kacip. Gigi kacip yang depan ni, atas dan bawah. Tu adalah gigi kacip. Tunjuk gigi kacip. Gigi kacip mana? Mana satu gigi kacip? Yang di depan. Baik. Di depan. Fungsi gigi kacip adalah untuk memotong makanan. Kita nak makan, masuk makanan dalam mulut, katalah sebiji pisang. Takkanlah kita terus masuk je tak melalui gigi. Gigi lah akan potong kecil-kecil untuk kita mengunyah. Okey, seterusnya adalah gigi taring. Gigi taring ada di tepi-tepi ni, atas dan bawah. Gigi taring ni untuk mengoyak makanan ya. Mengoyak makanan yang mungkin liat sikit. Contohnya ayam, daging. Kita gunakan gigi taring. Dan yang ketiga adalah gigi geraham. Gigi geraham di bahagian dalam. Yang besar ni cikgu kan? Dia macam blender. Dia akan melumatkan makanan kita. Itulah gunanya gigi geraham. Baiklah. Bagi penjagaan gigi pula. Ingat, kita mesti gosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Itu semua orang dah tahu dan semua orang buat kan? Ya, saya rindulah cikgu kat sekolah dulu klinik datang ajar kita gosok gigi. Ya, sebab itu memang sangat penting sebenarnya kemahiran menggosok gigi. Seterusnya berkumur. Katalah kita makan, lepas makan, katalah pergi kedai atau pergi kenduri. Kita tak bawa berus gigi. Tapi lepas makan, cara yang paling baik adalah kita berkumur. Kalau tak dapat berkumur, seganlah nak berkumur dekat sinki. Kita minum air kosong, dan kita berkumur sikit dan telan. Jangan geli pula sebab itu daripada dalam mulut kita. Dia bukanlah kotor, cuma ada sisa makanan sahaja yang masih lagi baru sebab kita baru lepas makan. Seterusnya ialah floss. Floss gigi juga sangat Floss penting. Floss ni apa cikgu? Floss tu yang ni. Floss ni dia macam benang. Floss gigi ni sangat penting untuk kita membuang sisa-sisa makanan di celah gigi. Sebenarnya gosok gigi je tak cukup. Sebab kita perlu floss di celah tu. Berus gigi, berus setiap satu tak muat. Jadi kita perlu gunakan floss. Floss ni bukan benang jahit mak-mak ya. Ni adalah jangan pula adik-adik kan mak nak benang. tak nak boleh, floss bahaya gigi. macam tu. Okey, dan seterusnya ialah kita perlu berjumpa dengan doktor gigi 2 kali setahun. Maknanya setiap 6 bulan. Okey. Maknanya kita jumpa dan walaupun tak rasa sakit gigi, tak ada rasa apa-apa, tapi kita tetap perlu berjumpa dengan doktor gigi untuk doktor gigi cek. Kadang-kadang kita tak rasa sakit tapi sebenarnya gigi kita dah ada masalah. Jadi bukankah lebih baik kita dah tahu awal supaya kita boleh lakukan rawatan dengan lebih awal supaya tak adalah nanti bila dah sakit teruk sangat tak tahan. Okey, seterusnya ialah elakkan makanan yang manis-manis. Alamak cikgu, dah lah Ya, kegemaran sedap. saya. Adik-adik mesti benda manis juga kan? Okey, tak apa. Macam mana Kalau ni? dah makan makanan manis, katalah kita dah makan. Biasalah. Yang penting, macam tadi, berkumur. Kumur. Lepas makan berkumur. Kalau boleh gosok gigi, lebih baik. Tapi sekurang-kurangnya berkumur-kumurlah makanan. Ya? Mulut kita selepas makan makanan yang manis. Dan yang terakhir ialah minum susu. Susu dia mengandungi kalsium. Okay? Kalsium boleh menguatkan gigi kita. Baik. Seterusnya, jom kita belajar gosok gigi. Malah Mari kita dulu cikgu belajar kena
mencangkung Ya. tepi longkang. Tapi Biasanya macam saya tahu tu, ya. adik-adik kan ubat gigi kanak-kanak kan manis rasanya. Jangan makan, jangan buat perangai kat Nisa. Jadi bila kita dah letakkan ubat gigi, letak ubat gigi sikit saja. Jangan letak sepanjang-panjang berus ni ya. Letak sikit saja di depan. sikit saja. Kemudian kita gosok seperti biasa, gosok atas bawah. Atas bawah cikgu. Jangan Okey. kiri kanan ya, nanti longgar gigi. Gosok atas bawah. Dia menyebabkan gigi kita jadi longgar ya, Teacher Nina. Betul. Nanti muda-muda gigi dah jarang kan. Takut. Kemudian kita buka dalam mulut juga. Kita gosok. Okey. Okey. Dan ni cikgu nak tunjukkan satu perkara yang rasanya ramai yang tak buat. Kita gosok betul, rasa saya gosok, tapi ada bahagian yang kadang-kadang kita terlupa nak buat. Di bahagian dalam atau belakang gigi ni. Contohnya gigi depan. Kita perlu buat macam ni ya. Okey. Di dalam ni, sebelah sini. Jadi kita perlu buat macam ni. Memang cermin di bilik bulu gigi air tu adik-adik? dia akan terpercik-percik. Memang macam tu, tak apa. Lepas tu bersihkanlah cermin tu. Bawah ni pun sama. Menurut doktor gigi, bahagian dalam mulut yang paling banyak ada sisa-sisa makanan ni. Di bawah ni, Gigi bawah kita, di bahagian dalam, cikgu, ya? dalam tu. Jadi kita kena macam tu. Okey? Kita buang. Macam mana adik daripada dalam? Gosok keluar. Gigi mana gigi bawah? Kita gosok ya. Gosok keluar. Pastikan semua bahagian telah pun digosok dengan bersih. Dan jangan lupa selepas itu kita floss gigi. Floss Okey. gigi. Floss gigi ni mudah saja. Macam mana, cikgu? Saya bantulah. Okey. Kita ambil panjang sikit walaupun kita nak guna sikit sahaja. Okey, yang ni ni Cikgu Amy. Oh ni ya. Jadi kita perlu belitkan di jari. Okey. Kemudian kita masukkan di antara gigi. Macam tu. Ingat ya, setiap celah perlu 2 kali. Kenapa 2 kali? Katalah satu celah ni kita tarik ke sisi sebelah kiri. Kemudian sekali lagi sebelah kanan. Sebab celah gigi tu dia melibatkan 2 gigi kan bersebelahan. Jadi setiap belah tu 2 kali setiap celah. And then, Jadi adik-adik begitu. nanti boleh cuba ya. Dengan ibu bapa boleh bantu betul, ya. betul. Macam mana nak floss gigi. Jangan guna kuku adik-adik. Jangan korek guna kuku. Ada yang Floss gunakan je. jari juga kan. Ada yang guna jari. Dan guna jangan floss. guna semula ya ni. Bendang floss ni lepas dah gunakan sekali buang. Buang. Jangan simpan dah. Buang, Cikgu nak tanya, kalau lidah kita kena gosok dan bersihkan tak macam mana sebenarnya cikgu? kalau nak gosok lidah jangan terlampau tekan kuat sangat. Okey. So gosoklah macam biasa tapi perlahan dan lembut je perlahan saja. adik-adik Ya, ya. betul. Baik, Cikgu Amy, kita boleh teruskan. Okey. Dalam apa yang tadi Teacher Nina ada ajar, kita ada sentuhan. Tadi yang kita tadi tahu dari sentuhan. apa? Dari sentuhan dari kan? sentuhan kan. Ah. Melalui apa Teacher Nina? Melalui kulit. Kulit. Okay. Dalam sudut pendidikan kesihatan, sentuhan kita ada 2 jenis sentuhan. Ya? Sentuhan selamat dan satu lagi sentuhan tidak selamat. Okey, apa yang dikatakan dengan sentuhan selamat, Teacher Nina? Apa dia, Cikgu Okey, Amy? sentuhan selamat ni adalah satu sentuhan yang bila ada orang menyentuh kita, kita akan rasa gembira. Dia akan melahirkan satu perasaan, kita rasa selesa, kita rasa gembira, kita rasa happy dan kita tidak ada merasa takut. Tiada ancaman lah ya, kiranya tiada sentuhan. ancaman. Jadi kita rasa sentuhan itu adalah selamat untuk kita. Okey, yang kedua ialah sentuhan tidak selamat. Okey, sentuhan yang bila ada orang cuba menyentuh kita, kita akan rasa takut, kita sedih, kita rasa sangat-sangat tidak selesa. Itu merupakan sentuhan yang tidak selamat. Kita rasa ada satu ancaman terhadap tubuh badan kita. Ya. Okey, jadi untuk itu kita lihat sentuhan dalam tadi cikgu pernah ajar tadi kan, tubuh badan. Dalam tubuh badan kita ada anggota-anggota yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ya. Okey, ingat tubuh badan kita adalah hak kita. Ya, betul. Kita wajib menjaga tubuh badan kita daripada disentuh oleh orang yang kita tidak kenali. Ya. Okey. Bahagian tubuh badan bahagian yang, tubuh badan yang dikatakan tidak boleh disentuh ialah organ genital. Tadi cikgu dah sebut, kalau lelaki ialah zakar, kalau perempuan ialah faraj. Kemudian kita satu lagi ialah payudara. Okey, payudara juga tidak boleh disentuh. Peha, ya, okey, peha. Okey, dan punggung serta dubur, ya. Okey, ini adalah sentuhan yang tidak selamat yang
orang tidak dikenali ataupun siapa saja yang nak sentuh, kita tidak boleh benarkan. Okey, tak boleh. ingat tu murid-murid. Walaupun orang yang kita kenal Ya. pun tak semestinya boleh sentuh kita kan? Betul. Kawan-kawan kita pun kita jangan beri sentuh. Ya. Ya. Okey, itu adalah sentuhan tidak selamat. Kita akan rasa terancam. Kita rasa takut. Kita rasa tidak selesa. Okey, kemudian kita seterusnya kita akan lihat kepada situasi gambar. Okey, untuk ini cikgu nak murid-murid lihat situasi ini dan cuba tunjukkan dengan cikgu. Okey, kita ada simbol. Cikgu dah siapkan dari tadi ya. Okey, kita ada warna hijau simbol untuk menyatakan situasi ini adakah selamat ataupun tidak selamat. Okey, cuba angkat adik-adik. simbol. Cikgu nak tengok ada tak simbol bersama, simbol tak? warna? Merah dengan hijau. Merah dan hijau. Okey, dah bagus. sedia semua. Semua Okey. ada. Okey. Semua dah ready ya? Yang Dah di ready, rumah ya? pun boleh juga ya, turut boleh. serta. Boleh lihat situasi dan cuba fikirkan adakah situasi ini selamat ataupun tidak selamat. Okey, kita lihat situasi pertama. Situasi pertama ini selamat ataupun tidak. Selamat Cuba ataupun angkat. tidak adik-adik? Cuba tengok angkat. gambar Cuba angkat betul-betul. mana satu. Selamat ke tidak situasi yang kita lihat ni? Tengok raut wajah budak lelaki tu macam mana? Dia rasa selamat ke dia rasa selamat ke tidak? tak selamat? Okey, angkat. Cikgu nak Angkat. lihat. Merah Okey, semua. merah Maknanya semua. Jadi okey. situasi itu adalah tidak selamat. kerana ada sentuhan pada bahagian peha dan dia rasa tidak selamat. Okey. Okey, sentuhan pada peha. Kan kita lihat dia rasa takut. Nampak? Okey, gambar kedua, situasi kedua. Okey, doktor sedang merawat pesakit. Okey, situasi ini selamat ke tidak selamat? Situasi Kalau ni selamat doktor. atau tidak adik-adik? Okey, angkat kad. Kalau kita jumpa doktor, doktor. doktor nak check kita. Okey, semuanya hijau. Semua Jadi hijau. doktor. Okey, untuk situasi ini doktor merawat pesakit. Okey, ini dalam Klinik, kesihatan ya. Untuk kesihatan, okey doktor boleh merawat kita. Ya. Tetapi dengan syarat kena ditemani oleh ibu bapa ataupun kakak Penjaga. dan abang atau penjaga. Ya. Ya, betul. Jangan berseorangan ya. Okey. Okey, situasi ketiga. Okey, Kenapa ada tu? seorang lelaki yang cuba memeluk seorang budak perempuan. Okey, kita lihat situasi ini selamat Situasi ke ni tidak? selamat tak adik-adik? Semua Okey, terus merah, semua semua terus merah. merah. Kan? Ya. Merah. Tandanya tidak Tidak selamat. boleh. Kita boleh nampak perasaan murid perempuan ini. Dia rasa Nampak takut. Jadi tidak selamat. Okey, situasi keempat. Okey, waktu mandi. Mak nak shampoo ibu kan? sedang Oi. membantu murid lelaki ini mandi. Selamat ataupun tidak? Selamat atau tidak? Angkat. Angkat. Okey, semua angkat hijau. Semua hijau. Okey, jadi situasi ini adalah selamat kerana ibu membantu dalam menjaga Kebersihan. kebersihan. Situasi kelima, berada dalam kenderaan awam. Okey, kiri kanannya lelaki, dia di tengah-tengah. Nampak tak bagaimana perasaan murid itu? Dia rasa selesa ke selesa. tidak? Macam tak selesa kan? Ya. Agak-agaknya apakah situasi selamat itu tak? selamat atau tidak? Terus dia Ya, tak betul. tunggu. Kita nampak. Kita dah boleh nampak perasaan kan Ya. selamat Bukan ataupun pada tidak. kanak-kanak kita pun rasa tak selamat. Ya, betul. Kita tengok kerusi tu ada lagi ruang di tepi tapi nak juga rapat-rapat. Ya, Tak boleh. betul. Jadi Tak sepatutnya apa kita buat? Kalau kita berada dalam situasi ini, mungkin kita boleh terus bangun dan cari tempat lain untuk duduk. Supaya kita jangan biarkan diri kita dalam keadaan yang tidak selamat. Ya. Ingat, kita ada hak ke atas badan kita sendiri. Betul. Okey, situasi keenam. Sama juga kita berada di kenderaan awam. Okey, situasi ini agak-agaknya selamat ataupun tidak? Adik-adik rasa apa jawapannya? Saya Selamat pun atau tidak seram situasi yang tengok kita gambar lihat? ni Selamat ke sebenarnya. tidak? Selamat ke Angkat. tidak? Merah atau hijau? Tak, dia jawab. Tak Tak nampak. nampak. Okey, Oh, tak nampak. Okey, nanti kita tunjuk sekali lagi. Ni situasi di dalam kenderaan awam, mungkin dalam bas. Okey, mungkin situasi ini. Kita lihat Plain mungkin perasaan pegang murid ke atas tu. Tengok muka Selamat dia ke macam tidak mana. ni? Situasi Dia ni rasa- selesa atau tidak? Dia rasa
masih lagi tidak selesa. Jadi bila Adik dia rasa tidak Damia, selesa, dia ada rasa jawapannya? tidak selamat. Ya. Okey, jadi untuk itu, ya pastikan bila kita rasa situasi itu tidak selamat, apa perlu kita buat? Kita perlu ambil tindakan. Jangan Ya. tunggu orang lain. Betul, kita perlu menjerit ataupun kita lari, kita gigit tangan orang itu ataupun kita beritahu kepada orang yang lebih dewasa, iaitu ibu bapa kita ataupun orang kita percayai. Ya, adik-adik pun Okey. jangan keluar seorang tau. Ya. Betul tu Kakak Nisa. Bahaya ya. Sebab itu bahaya bagi kanak-kanak untuk keluar rumah sendirian. Sebab dalam situasi ini mungkin orang dewasa boleh lakukan perkara yang tidak elok dan kita tiada siapa untuk kita mengadu. Sebab itulah sebaik-baiknya kita keluar mesti bersama dengan ibu atau ayah ataupun ahli keluarga. Okey, Kak Nisa, tadi kita dah lihat kawan-kawan kita di Google Meet. Ya. Okey, untuk ini kita lihat pula bagaimana rakan-rakan dan adik-adik di luar pula mengatasi situasi ini. Kemahiran macam mana mereka agaknya? berkata tidak kepada sentuhan selamat ataupun tidak selamat. Okey, kita jom tonton kita apa lihat. kata adik-adik. Didik TV KPM. Lari, jerit, cakap tidak, terus panggil orang dewasa. Okey, macam cuba cakap tidak. Tidak. Tak nak ikut. Lepas tu, kalau dia tangkap Ayin, Ayin gigit tangan dia. Lepas tu, Ayin jerit kuat-kuat. Tolong! Tolong! Dengan lari laju-laju. Didik TV KPM. Tak nak ikut. Lepas tu gigit tangan dia. Lepas tu jerit tolong. Kalau rasa tak selesa, kita buat langkah-langkah yang adik-adik tadi dah kongsikan ya cikgu-cikgu. Okey, baiklah. Nampaknya cikgu saya seronok sebenarnya. Kita ulang kaji semula. Adik-adik seronok tak belajar hari ni? Thumbs up semua. Okey. Best. Cikgu-cikgu pun seronok. Kak Nisa Kan, pun Kak seronok. Dan semoga adik-adik di rumah pun, penonton di rumah pun seronok belajar kita. Kita sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan. Alamak, sedih. Tapi sebelum tu, kita nak dengar rumusan daripada Cikgu Amy dan juga Cikgu Nina mengenai topik kita pada hari ini, iaitu tubuh manusia daripada sudut sains dan pendidikan kesihatan. Okey, terima kasih Kak Nisa. Okey, sebagai rumusan dalam sudut pendidikan kesihatan, cikgu nak ulang sekali. Ingat murid-murid semua, anggota tubuh dan organ genital hanya boleh disentuh oleh orang yang kita percayai seperti ibu dan doktor. Okey, kalau ibu sentuh disebabkan oleh sentuhan untuk menjaga kebersihan diri kita. Okey, kalau doktor pula tujuan dia ialah untuk kesihatan dan sebagai rawatan untuk menjaga keselamatan kita juga. Okey, jadi pastikan adik-adik semua kena ingat, murid-murid semua kena ingat, anggota tubuh badan kita jangan beri orang lain sentuh dan tubuh badan kita adalah hak kita. Kita wajib jaga. Itu yang perlu kita ingat. Okey, untuk itu dari sudut sains pula, ingat ya tentang deria tadi. Kita ada 5 deria. Jadi kita perlu jaga anggota badan kita yang terlibat dengan deria. Sebab ingat, deria ni dia akan memberitahu kita tentang persekitaran dalam keadaan bahaya ataupun keadaan yang bagaimana. Kita perlu gunakan deria, semua deria kita. Jadi ingat, kita perlu jaga deria kita dan ambil tahu ya tentang mata, telinga, hidung, lidah dan juga kulit. Dan juga tentang gigi, jagalah gigi dengan baik. Okay? Sebab gigi kita ni, dialah yang akan membantu kita untuk makan, untuk bercakap dengan baik. Bayangkan kalau tak ada gigi, boleh cakap dengan bagus? Tak boleh. Jadi jagalah gigi kita dengan baik. Ya, terima kasih Cikgu Nina, Cikgu Amy. Terima kasih adik-adik. Daripada SK Putrajaya Presi 18-1 dan SK Sungai Serdang Kapar Kelang. Bye, terima kasih. Dan terima kasih kepada penonton di rumah, adik-adik di rumah yang menonton kita sehingga ke akhir rancangan segmen teras di Didik TV KPM. Sekali lagi Cikgu, terima kasih banyak-banyak. Saya seronok hari ini. Kalau hilang set gigi ni, maaf ya. Tak ada lagu, gurau je. Baiklah.
Adik-adik diharapkan bersedia untuk topik seterusnya. Esok pun kita ada Teras di Didik TV KPM di mana kita akan belajar mengenai topik prasejarah. Wah, topik yang sangat menarik. Saya pun suka topik sejarah ni, cikgu. Saya tak sabar nak lihat cikgu yang esok mengajar tentang berkongsi tentang topik yang menarik. Terima kasih kepada semua yang menonton kami sehingga ke akhir rancangan. Diharapkan dapat memberi manfaat dan kita sama-sama seronok belajar, seronok kan adik-adik? Seronok hijau, semua hijau. Semua hijau. Okey, belajar itu seronok. Baiklah, kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisa. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum, nama saya Puan Maisa Fadila. Saya mengingatkan orang anak yang telah keluar sekolah jika berada di sekolah rendah dan juga sedang dibuka. Sepanjang PPR di rumah SMPTP, adalah mempunyai peranti yang cukup dan dalam masa yang sama juga saya dan seorang mengusahakan untuk berkongsi peranti jika perlu. Di mana dalam masa yang sama saya pernah melakukan kerja saya di laptop dan anak saya boleh mengikuti PPR di televisyen rumah menggunakan extended